Selamat kembali kepada channel Cikgu Tiong. Hari ini kita akan belajar tajuk persembelan. Video ini mengenai tajuk persembelan. Dalam tajuk persembelan, Cikgu akan bahagikan kepada dua video untuk menerangkan tajuk ini. Dalam tajuk persembelan, kita akan belajar pemboleh ubah. Dalam pemboleh ubah, ada dalam bentuk X ataupun bentuk kadaran. Dalam bentuk X pula terdiri daripada pemboleh ubah diskrit dan pemboleh ubah selanjar. Pemboleh ubah diskrit boleh membentukkan taburan binomial dan taburan Poisson. Kita akan belajar teorem had memusat boleh jadikan semua taburan diskrit ini kepada taburan selanjar, iaitu taburan normal. Dalam taburan normal, kita boleh tukarkan dia kepada taburan normal piawai dengan tujuannya untuk carikan kebarangkalian. Sama juga bagi taburan persembelan, tukarkannya kepada taburan normal piawai untuk carikan kebarangkalian. Seterusnya untuk kadaran juga. Bagi perkadaran sampel, kita akan melalui pembetulan keselanjaran. Seterusnya, tukarkan dia kepada bentuk taburan normal piawai untuk carikan kebarangkalian juga. Tanpa melengahkan rasa, jom kita mula. Sekarang kita akan tengok bagi taburan persembelan. Taburan persembelan adalah taburan kebarangkalian min sampel diperolehi daripada semua gabungan sampel yang sama saiz daripada populasi. Jadi caranya kita akan mulakan dengan apakah populasi. Seterusnya kita memilihkan sampel dia. Kita akan mengangkarkan parameter populasi berdasarkan urusan statistik yang diperolehi daripada sampel. Dalam taburan persembelan kita ada perkataan populasi. Populasi adalah sekumpulan besar individu. Seperti kalau kita lukiskan dalam gambar raja set, populasi adalah kawasan yang paling besar. Sampel, mana kawasan sampelnya? Sampel adalah setiap kumpulan. Kumpulan yang didapati daripada populasi. Dalam erti lain, kita boleh katakan sampel adalah subset kepada populasi. Sebagai contoh, populasi semua jenama kereta buatan Malaysia. Sampelnya Perak 2, Potong Saka dan selainnya. 10,000 mentor dihasilkan pada setiap hari. Ini sebagai populasi. Jadi sampel dia mesti lebih kecil. 10,000 sampelnya 100 mentor. Masanya tetap sama pada setiap hari. Populasi semua ayam di sebuah ladang ternakan. Jadi sampelnya kita hanya fokus kepada ayam yang berjisi melebihi 1 kg. Semua penduduk kampung Sangan. Jadi populasi adalah semua. Sampelnya 50 orang penduduk kampung Sangan. Dalam taburan persembelan, kita akan nampak dia ada tanda parameter dan statistik. Parameter artinya maklumat yang diperolehi daripada populasi data. Statistik adalah maklumat yang diperolehi daripada sampel. Satu adalah populasi, parameter P dengan populasi. Statistik dengan sampel data. Misalnya, dalam satu kajian kes mengenai ketinggian pelajar, 50 daripada 1,200 orang pelajar. Dekat sini, mana satu sebagai populasi? Semua 1,200 orang pelajar. Sampelnya adalah subset dia. Subset dia adalah 50 orang pelajar yang terpilih. Parameter pula, ya, maklumat yang melibatkan 1,200 orang pelajar. Dalam statistik, melalui sampel, maklumat yang melibatkan 50 orang pelajar. Jadi maklumat-maklumat yang perolehi daripada parameter dan statistik adalah seperti berikut. Ada yang saiz populasi, kita gunakan huruf besar N. Sampel, huruf kecil N. Kalau min, kita pakai simbol mu. Statistik, min dia kita gunakan X bar. Variance, kita gunakan sigma kuasa 2. Untuk statistik, X kuasa 2. Sisihan piawai, sigma dan X. Kita tambah satu lagi, perkadaran. Kita pakaikan simbol P. Kalau untuk statistik, kita pakai P hat, P topi. Ataupun kita boleh gunakan PX.
Jadi min sampel X bar. Kalau bagi min sampel kita sebut taburan persembelan. Jadi sisihan piawai bagi taburan persembelan kita akan sebut ralak piawai. Sampel yang bersaiz N diambil. Kita akan tengok nilai N dia, jenis populasi yang tak terhingga. Dengan min masih sama dengan populasi. Variance dia lain. Sebab kita ada N sampel. Jadi variance kita perlu bahagi dengan N. Jadi sisihan piawai kita hanya letakkan punca kuasa 2 daripada variance. Populasinya terhingga, iaitu kita tahu berapa besarnya populasinya. Jadi huruf N diketahui, min masih sama. Variance dia bukan sekadar bahagi dengan N, tapi dia perlu tarak dengan saiz populasi tolak dengan saiz sampel bahagi dengan saiz populasi tolak dengan 1. Jadi lalat piawainya punca kuasa 2 supaya kita boleh dapatkan lalat piawai. Mari kita tengok contoh. Misalnya soalan yang pertama. Satu sampel rawat bersaiz 20 diambil daripada populasi pertaburan secara normal dengan min 60, sisihan piawai 4. Hitungkan kebarangkalian bagi min sampel taburan persembelan. Min sampel kurang daripada 59. Kita mula dengan X pertaburan normal mempunyai min 60, variance-nya 4 kuasa 2. Jadi sekarang kita perlu carikan kebarangkalian bagi min sampel kurang daripada 59. Taburan persembelannya, jadi min sampel pertaburan normal. Jadi min masih sama, tapi variance-nya sudah berubah. Variance-nya perlu bahagikan dengan N. N adalah 20, jadi bahagi dengan N. S bar pertaburan normal dengan 60, variance-nya 0.8. Kita nak tukarkan dia kepada taburan normal piawai. Taburan normal piawai kita perlu gunakan formula X 59 tolak dengan min sampel. Tolak dengan 60 bahagi dengan punca kuasa 2 0.8. Hasilnya adalah bersamaan dengan negatif 1.118. Kita selesaikan. Dalam kalkulator kita boleh gunakan P, iaitu 0.1318. Dia pertaburan normal. Kita boleh katakan min masih sama, tapi variance-nya akan berubah. Variance-nya kita perlu bahagi dengan saiz dia. Jadi 0.9 bahagi dengan saiz dia 30 bersamaan dengan 0.03. Kita teruskan kepada soalan B. Carikan kebarangkalian min sampel di antara 1.8 meter dan 2.5 meter. Jadi kita tuliskan kebarangkalian bagi X bar. X bar wakilkan min sampel dari 1.8 hingga 2.5. Kita tukarkan dia kepada taburan normal piawai. Kita ambil maklumat dekat sini. Jadi kita gantikan 1.8 tolak dengan min, iaitu 2.1 bahagi dengan punca kuasa 2 0.03 kurang daripada simbol Z. Lepas tu 2.5 tolak dengan 2.1 bahagi dengan punca kuasa 2 0.03. Kedua-dua ini gunakan simbol ke kiri. Maka dalam kalkulator kita boleh gunakan P untuk carikan kebarangkaliannya. Sebuah syarikat mempunyai 350 orang pekerja dengan purata umurnya 37.6 dengan sisihan piawai 8.3 tahun. Jika sampel rawat 45 orang pekerja, apakah kebarangkalian sampel itu mempunyai purata umur kurang daripada 40? Saiz populasi diketahui. N sama dengan 350. Jadi 37.6 min dan seterusnya sisihan piawai. 45 ini saiz untuk sampel. Soalan ini dia minta kita carikan kebarangkalian bagi min sampelnya kurang daripada 40. S pertaburan normal dengan min
37.6 dan 8.3 square. Min sampel bertaburan normal, min masih sama. Tapi, untuk variance dia perlu bahagikan dengan size sampel. Size sampelnya adalah 45. Ia perlu taraf dengan size populasi tolak dengan size sampel per size populasi tolak dengan 1. Tengok perbezaan dia dekat sini apabila size populasi diberi. Jadi kita ringkaskan. Ringkaskannya, variance dia adalah sama dengan 1.3379. Bagi min sampel kurang daripada 40, kita tukarkan dia kepada taburan normal piawai. Kita pakai 40 tolak dengan min dia 37.6 bahagi dengan larak piawainya. Larak piawainya adalah punca kuasa 21.3379. Kita boleh gunakan sekarang ini adalah tanda simbol ke kiri. Jadi kita boleh gunakan function P dalam kalkulator. P 2.075 adalah bersamaan dengan yaitu 0.981. Diberi size sampel adalah N. Sekarang kita perlu carikan nilai N. Pertaburan normal dengan min 64, sisihan piawai 6. Diberi keberangkalian bagi min sampel lebih besar daripada 65 adalah bersamaan dengan 0.8505. Carikan nilai N. Jadi S pertaburan normal, min-nya 64. Variance-nya adalah 6 kuasa 2 per N. Tukarkan dia kepada Z score. Jadi Z lebih besar daripada 62 tolak dengan min 64. Larak piawainya adalah punca kuasa 2 6 square per N. Bersamaan dengan 0.8508. Lebih besar artinya kita mulakan lorekan kita dari sebelah kanan. Kita dapati nilai ini adalah 0.8 lebih daripada setengah sehingga ke sini. Jadi kita tahu nilainya adalah nombor negatif 0.8508. Kita cari dekat jadual. Ya, 8508. Jadi nilainya dekat sini. Nombor negatif nombor negatif iaitu negatif 1.04. Jadi kita selesaikan ini untuk carikan nilai N. 62 tolak 64 bersamaan dengan negatif 2 per 6 per punca kuasa 2N bersamaan dengan negatif 1.04. Seterusnya negatif 2 per negatif 1.04 bersamaan dengan 6 per punca kuasa 2N. Jadi punca kuasa 2N adalah bersamaan dengan 6 per negatif 2 kali dengan negatif 1.04. Jadi jawapan N bolehlah kita carikan. Jawapan N adalah bersamaan dengan seperti yang ditunjukkan. Kita teruskan. Apabila diminta carikan min pula. Maklumat lain diberi. Min sampel, size sampel diberi 25, sisihan piawai 15, keberangkalian bagi min sampel melebihi 52 adalah bersamaan dengan 0.0228. Jadi nak carikan Z score dia, jadi kita gunakan 52 tolak dengan min per punca kuasa 29 bersamaan dengan 0.0228. Mula dari sebelah kanan kurang daripada 0.5, jadi kawasan lorekan dia adalah dekat sini. Jadi kita dapati nilai ini adalah nilai yang lebih kecil daripada 0.5. Jadi kita ambil kawasan yang lebih besar, yaitu 1 tolak 0.0228, yaitu bersamaan dengan 0.9772. Sekarang kita carikan nilai 0.9772 dekat jadual taburan normal piawai. 0.9772 dari jadual piawai kita akan dapati nilainya dekat sini. Jadi dia akan ambil nilai Z 2.0. Seterusnya kita selesaikan. Boleh kita carikan nilai min-nya.
Jadi nilai min-nya adalah sama dengan 46. Sekarang kita akan belajar pergi ke teorem hak memusat. Di mana kita tahu taburan binomial dengan taburan Poisson dia adalah pemboleh ubah diskrit. Kita perlu gunakan taburan hak memusat supaya jadikan dia taburan normal juga. Setelah dia sudah tukarkan kepada taburan normal, kita boleh teruskan kepada supaya min sampelnya bertaburan normal juga. Akhir sekali, gunakan taburan normal piawai untuk carikan kebarangkaliannya. Taburan binomial adalah pemboleh ubah rawat diskrit. Dia mewakilkan bilangan kejayaan dalam N percubaan. Jadi artinya dalam taburan binomial kita ada dua nilai yang boleh perolehi. Satu adalah bilangan kali dia cuba. Kita labelkan dengan huruf N. P artinya kebarangkalian dia berjaya. Jadi kebarangkalian dia berjaya berapa? Jadi min adalah bersamaan dengan N kali dengan P. Variance dia kita gunakan N, P, Q. Q artinya P berjaya, Q gagal. Jadi nak dapatkan maklumat untuk gagal, kita perlu gunakan kebarangkalian bagi penuh iaitu 1. 1 tolak dengan kebarangkalian berjaya. Jadi NPQ. Taburan Poisson juga adalah terdiri daripada taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawat diskrit iaitu X dengan mewakilkan bilangan peristiwa diberi berlaku pada satu tempoh masa tertentu dengan parameter lambda. Jadi untuk taburan Poisson, dia hanya akan bagikan maklumat lambda saja. Jadi dia berlaku pada satu tempoh masa. Jadi tandanya kita akan letakkan pemboleh ubah X bertaburan Poisson dengan maklumat lambda. Jadi macam mana kita nak carikan min? Jadi min-nya adalah lambda. Variance dia lambda juga. Berikut merupakan contoh-contoh bagi taburan Poisson. Kita nampak dia ada satu selang masa. Mari kita tengok bagi taburan binomial. Jadi taburannya kita dapati dia bukan macam taburan normal adalah selanja. Kita perlu melalui teorem hak memusat supaya jadikan dia normal. Dan akhir sekali carikan kebarangkaliannya dengan taburan normal piawai. Mari kita tengok contoh. Satu sampel lawak bersaiz N dipilih daripada taburan binomial 50 kali buat percubaan. Kebarangkalian berjaya adalah 0.4. Carikan kebarangkalian bagi min sampel. S-nya adalah lebih besar daripada 19. Jadi S bertaburan normal dengan 20 dan variance-nya adalah 12. Jadi min sampel, min dia sama, tapi variance dia perlu bahagi dengan N. N-nya ialah 40. Jadi sekarang, min sampel bertaburan normal dengan 20 dan variance-nya 0.3. A. Carikan kebarangkalian bagi min sampel melebihi 19. Jadi kita tukarkan dia kepada Z. Z lebih besar daripada 19 tolak 20 per punca kuasa 2 0.3. Jadi Z lebih besar daripada negatif 1.826. Simbol ini adalah ke kanan. Jadi dalam kalkulator kita gunakan R negatif 1.826. Jadi jawapan kebarangkaliannya adalah bersamaan dengan 0.9661. P kebarangkalian min sampel yang berada di antara 18.5 dan 20.5. Jadi kita perlu tukarkan dia ke Z dulu. Min sampel ini kita perlu tolak dengan min 20 bahagi dengan punca kuasa 2 0.3. Z di antara negatif 2.739 dan 0.9129. Jadi dalam kalkulator kita tengok tanda ini ke kiri. Kita boleh gunakan fungsi P dalam kalkulator untuk carikan kebarangkaliannya. Jadi jawapan kebarangkaliannya adalah
0.8163. Taburan Poisson, graf dia adalah pemboleh ubah diskrit. Jadi kita nak gunakan teorem hak memusat, tukarkan dia kepada taburan normal. Apabila kita nak tukarkan dia kepada taburan normal, jadi lambda boleh wakilkan mean, lambda juga boleh wakilkan variance. Mean sample bertaburan normal dengan kaedah yang sama. Teruskan sehingga kita boleh carikan kebarangkaliannya. Contohnya, jika satu sampel bersaiz n diambil daripada setiap taburan berikut. Jadi taburan berikut bagi setiap case. Jadi case yang pertama adalah taburan Poisson. Case yang kedua adalah bertaburan binomial. A, kita ada maklumat taburan Poisson. Jadi untuk taburan Poisson, kita nak tukarkan kepada taburan normal. Kita tahu nilai 6.4 adalah lambda. Dalam taburan Poisson, nilai lambda ini boleh jadikan mean, juga boleh jadikan variance. Jadi kita boleh katakan X ini bertaburan normal dengan 6.4 dan 6.4 bagi variance. Mean sampelnya bertaburan normal dengan 6.4 sebagai mean. Variance-nya akan jadi 6.4 per 40. Perlu bahagi dengan size dia. Jadi sekarang mean sampel bertaburan normal dengan 6.4. Variance-nya adalah bersamaan dengan 0.16. Sekarang bolehlah kita carikan kebarangkalian bagi mean sampel melebihi 6.1. Kita tukarkan dia kepada Z. Jadi tukarkan kepada Z, kita perlu ambil 6.1 ini tolak dengan mean. Mean berapa? Mean adalah 6.4. Jadi 6.4 bahagi dengan punca kuasa 2 0.16. Tanda ini adalah tanda lebih besar, tanda ke kanan. Jadi tanda ke kanan kita boleh gunakan R dekat kalkulator untuk carikan kebarangkalian bagi Z lebih besar daripada negatif 0.75. Jadi jawapannya 0.7733. Kita teruskan kepada soalan B. Soalan B, X bertaburan B. B artinya binomial. Nak tukarkan dia kepada taburan normal, kita akan gunakan mean adalah NP. Hasil tarak 10 kali dengan 0.6 iaitu 6. Bagi variance-nya adalah NPQ. Jadi 10 kali 0.6 kali dengan 0.4 adalah 2.4. Nak tukarkan dia kepada mean sampel bertaburan normal. Jadi mean masih sama 6. Tapi variance-nya perlu bahagikan dengan size-nya iaitu 40. Jadi jawapannya adalah 0.6. Kebarangkalian bagi mean sampel lebih daripada 6.1. Tukarkan kepada Z. Jadi Z lebih besar daripada 6.1. Tolak dengan mean. Mean dekat sini ya. Mean-nya adalah 6. Bahagi dengan punca kuasa 2 0.6. Kita tengok tandanya adalah lebih besar ke kanan, right. Jadi kita boleh gunakan fungsi R dekat kalkulator. Jadi kita carikan kebarangkalian bagi Z lebih besar daripada 0.1291. Gunakan fungsi R. Jadi jawapannya adalah bersamaan dengan mean sampelnya adalah jenis perkadaran sampel, di mana sampel yang diberi adalah dalam bentuk kadaran. Kadaran seperti pecahan, dalam kebarangkalian, dalam bentuk perpuluhan, ataupun dalam bentuk peratusan. Soalan akan minta kita carikan kebarangkalian bagi kadaran juga. Jadi sekiranya dia dalam bentuk soalan jenis yang kadaran sampel, kita perlu lakukan pembetulan keselanjaran, iaitu sama ada kita perlu tambah ke ataupun tolak dengan 1/2 N. N artinya size sampel. Kadaran sampel bertaburan normal, kita akan jadikan P sebagai mean. Variance dia adalah kebarangkalian berjaya kali dengan pelengkapnya. Barulah bahagi dengan N. N dekat sini bukan berapa kali percubaan seperti taburan binomial. N dekat sini adalah size sampel.
Gunakan maklumat ini untuk carikan kebarangkaliannya dengan taburan nomor piawai. Kita tengok ini adalah taburan binomial. Apabila pemboleh ubah S ini kita bahagi dengan N, makna taburan nomornya akan jadikan min hanya tinggal P sahaja. Manakala variance-nya akan tinggal PQ per N. Jadi min symbol akan tukarkan kepada ini. Sebelum kita lakukan pengiraan, kita perlu lakukan pembetulan keselanjaran, iaitu tambah tolak dengan 1/2 N. Jadi macam mana kita lakukan pembetulan keselanjaran? Biasanya soalan kita akan dapati ada yang lebih besar sama dengan, ataupun lebih besar saja, kecil sama dengan, dan lebih kecil. Jadi macam mana kita nak lakukan pembetulan keselanjaran? Apabila kita nampak tanda lebih besar, artinya positif. Jadi tanda sini sepatutnya letak positif. Tapi mengapa cikgu letak negatif pula? Sebab ada tanda sama dengan. Jadi sama dengan, kita angkatkan dia memainkan peranan lawan. Jadi lawan daripada positif, iaitu negatif. Tanda ini lebih besar, positif. Ada tanda lawan tak? Tak ada. Jadi kita gunakan positif. Tambah. C. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil, negatif. Tapi mengapa positif? Sebab dia lawan negatif, iaitu tambah. Lebih kecil, negatif. Jadi tolak. Jadi sekarang, kadaran simbolnya pertaburan nomor sudah boleh kita kenal pasti. Akhirnya kita boleh gunakan taburan nomor piawai untuk carikan kebarangkaliannya. Mari kita tengok satu contoh. Kita tengok selama beberapa tahun yang lalu didapati bahawa 15%. Ini adalah kebarangkalian. 15% daripada semua kemalangan di sebuah lebuh raya adalah kemalangan maut daripada 150 kemalangan yang berlaku. Hitungkan min dan variance bagi kadaran yang berlakunya kemalangan maut. Jadi dekat sini 15% adalah P. N-nya adalah 150. Jadi min adalah sama dengan 0.15. Variance bagi kadarannya adalah PQ per N. Jadi P adalah kebarangkalian berjaya, iaitu 0.15. Q adalah pelengkapnya. Jadi P 0.15 kali dengan pelengkapnya 0.85 per N. N adalah size dia. Jadi size dia 150. Jadi selesaikan, kita boleh carikan min 0.15. Variance-nya adalah 0.00085. P, kebarangkalian berjaya. Seterusnya, N adalah 1500. Kebarangkalian bagi kadaran simbol kurang daripada 12% akan pecah. 12% ini bersamaan dengan 0.12. 9% yaitu 0.09. Soalan ini adalah soalan jenis kadaran, di mana pemboleh ubah S dia adalah kebarangkalian. Jadi kadaran simbol bertaburan nomor dengan P 0.1. Variance adalah PQ per N. Jadi P 0.1, Q pelengkapnya 0.9 per N. Jadi N adalah 1500. Jadi kadaran simbol pertaburan nomor dengan 0.1 sebagai min dan 0.0006 sebagai variance-nya. Kita perlu lakukan pembetulan keselanjaran. Jadi 0.12 ini lebih kecil. Kita perlu gunakan tanda tolak. Tolak dengan 1/2 N, yaitu 1/2
kali dengan 1500. 0.1197. Kita boleh ubahkan dia taburan nomor piawai dulu. Jadi kita perlu gunakan nilai kadaran sampelnya tolak dengan min. Jadi min-nya adalah 0.1 per larak piawai. Larak piawainya adalah punca kuasa 2 0.00006. Jadi keberangkalian Z lebih kecil daripada 2.539. Kita tengok dia tanda ke kanan. Jadi kita boleh gunakan fungsi P dalam kalkulator. Maka jawapannya adalah 0.9944. Kita perlu lakukan pembetulan keselanjaran dulu. Tanda lebih besar artinya positif, tapi tanda sama artinya lawan daripada tambah. Jadi kita perlu letak 0.09 tolak dengan 1 per 2 kali dengan N. Jadi keberangkalian yang perlu kita cari, tukarkan dia ke Z. Jadi nilai kadaran sampel ini kita perlu tolak dengan min, yaitu 0.1, bahagi dengan larak piawainya. Lebih besar kita boleh gunakan R. Jadi dalam kalkulator kita akan dapatkan jawapannya 0.9089. Jadi secara keseluruhannya sudah kita selesai.